Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Suzana Zubir, CPK 1 SMK Penuh, ingin menerangkan sedikit tentang catch-up plan 2 yang dilancarkan oleh KPM untuk tahun 2022. Okey, catch-up plan 2 ini adalah untuk mengatasi masalah learning loss dalam kalangan murid disebabkan keciciran dalam PDPR ataupun PDPC disebabkan tidak hadir ke sekolah. Yang kedua adalah untuk mengatasi masalah learning gap dalam kalangan murid iaitu yang tidak konsisten mengikuti PDPR dan PDPC serta tidak menguasai beberapa topik. Okay. Objektif untuk catch-up plan 2 ini adalah yang pertama, meningkatkan penguasaan murid dalam kandungan kurikulum tahun semasa secara optimum. Yang kedua, merapatkan jurang pembelajaran murid yang wujud semasa krisis COVID-19 ini. Yang ketiga, menyediakan sokongan kurikulum kepada guru bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Yang keempat, memastikan murid bersedia mengikuti kurikulum tahun persekolahan 2021-2022. Okey, ini adalah carta alir catch-up plan 1 yang telah dilaksanakan pada 1 September hingga 10 Disember hari itu dan diikuti dengan catch-up plan 2 yang akan dilaksanakan mulai esok 10 Januari hingga 25 Februari tahun 2022. Data yang digunakan adalah dengan menganalisis murid cicir, menganalisis kandungan asas kurikulum, menganalisis data PBD, diikuti dengan tindak susul unit HAM dan juga intervensi PDP oleh guru. Jadi ini adalah data-data yang digunakan untuk kita melaksanakan catch-up plan 1 dan juga catch-up plan 2. Okey, pelaksanaan ini ada carta alir yang telah dirangka oleh pihak KPM dalam pelaksanaan catch-up plan 1 di mana catch-up plan 1 telah dilaksanakan pada 1 September tahun 2021 hingga 10 Disember 2021 bagi mengatasi masalah learning loss dan learning gap tadi. Okay, disebabkan ada murid yang tidak hadir dalam PDPR, jadi jurang pembelajaran antara rakan-rakan terlalu jauh. Dan catch-up plan 1 ini akan disambung dengan catch-up plan 2 mulai esok. Okey, ini adalah strategi program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum di mana guru-guru telah pada catch-up plan pertama telah menggunakan pelbagai kaedah berdasarkan kesesuaian tahap penguasaan murid-murid terutamanya dalam PBD. Dan ini antara kaedah-kaedah yang digunakan atau pendekatan yang digunakan iaitu pendekatan modular, bertema, pendekatan berbeza dan juga pendekatan berasaskan projek serta Student Enrichment Learning Framework ataupun ringkasannya SELF. Okey. Strategi yang dirancang adalah berdasarkan tahap penguasaan murid dalam PBD iaitu jika murid masih berada pada TP1 dan TP2, guru akan melaksanakan strategi pemulihan supaya murid dapat naik ke TP3 iaitu TP3 adalah tahap penguasaan minimum yang sepatutnya dikuasai oleh murid-murid. Dan jika murid berada pada TP3 dan TP4, guru akan melaksanakan strategi untuk pengukuhan supaya murid-murid dapat meningkat ke tahap ataupun tahap penguasaan yang lebih tinggi iaitu TP5 dan TP6. Okay, jika murid telah berada di TP5 dan TP6, guru akan melaksanakan strategi pengayaan supaya murid dapat terus kekal pada tahap tersebut. Okey, KPM Perkasaku telah dilancarkan pada bulan Ogos oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di mana KPM Perkasaku ini merujuk kepada memperkasakan ku ini adalah kurikulum untuk kemenjadian murid. Okey, dan ia telah digunakan oleh guru-guru mulai 1 September 2021 hari itu. Jadi di dalamnya terdapat sumber ku. Sumber ku di mana ia mengandungi bahan sokongan yang boleh digunakan oleh guru, murid dan ibu bapa untuk membantu murid memperkukuhkan kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi. Jadi murid-murid boleh menggunakan sumber ku ini untuk mencari bahan-bahan yang bersesuaian untuk menguasai kandungan kurikulum yang diajar oleh guru. Okey, jadi murid-murid boleh menggunakan ID delima yang telah diperolehi untuk mendapatkan bahan-bahan sokongan ini dengan menaip repository. Okey, ya, ini antaranya lah yang ada dalam repository sumberku itu. Jadi KPM telah menyediakan bahan-bahan sokongan ini, jadi guru-guru, murid dan ibu bapa bolehlah menggunakannya
melalui telefon ataupun laptop untuk menambah kemahiran dalam kandungan asas kurikulum supaya murid-murid dapat bersedia untuk pembelajaran pada sesi 2022 yang akan bermula pada bulan Mac nanti. Jadi ini adalah sedikit maklumat tentang catch up plan 2 dan juga KPM Perkasaku. Jadi sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.